filem dokumentari kebanyakan dalam konten televisyen lah Cik Zakir Rahim. Okey, so hari ni kita cakap tentang isu filem P. Ramlee ataupun karya-karya P. Ramlee ni di mana isu copyright ni selepas kita rasa 2 tahun lagi because Tan Sri P. Ramlee meninggal pada tahun 1973 2 tahun lagi genaplah 50 tahun kematian pemergian Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. So kalau mengikut Berne Convention yang seperti mana yang kita faham Berne Convention selepas pemergian 50 tahun seseorang seniman atau seseorang artis tu hak ciptanya akan menjadi public domain ataupun milik masyarakat lah akan menjadi milik public domain. Tetapi seperti mana kita maklum juga tak semua karya akan terus jadi milik masyarakat. Ada jadi filem kategori lain, muzik lain. So, itu yang kita nak bahaskan, bincangkan pada hari ini So without further ado, tanpa melengahkan masa, kita mulakan juga dulu dengan dengan Cik Alif lah, sebab Cik Alif is considered to be the wakil daripada government kerajaan yang tentang maybe preamble lah sedikit demi sedikit kita jelaskan tentang kita punya organisasi masing-masing. Cik Alif very short on MyIPO, kemudian Cik Zakir Rahim dan Datuk Freddy untuk ceritakan sikit-sikit background secara ringkas tentang peranan organisasi masing-masing lah. Okey Cik Alif, over to you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, selamat sejahtera. Diucapkan pada Dr. Megat, Datuk Freddy dan juga Encik Muhammad Zaki selaku panel pada sesi diskusi webinar kita pada hari inilah. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada pihak Dr. Megat di bawah Fakulti CMCI di UPM kerana sudi menjemput MyIPO dalam sebagai panel dalam sesi diskusi pada hari ini. So jadi secara ringkasnya MyIPO ataupun Perbadanan Harta Intelek Malaysia, ada orang sebut MyIPO, ada orang sebut MyIPO pun ada. So tapi dalam bahasa kalau yang pronounce yang betulnya adalah MyIPO lah. So MyIPO adalah singkatan kepada Perbadanan Harta Intelek Malaysia. So secara ringkasnya macam ni. Kalau kita nak daftarkan suatu perniagaan kita, so kita dah tahu dah nak pergi ke Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM lah. Kita daftarkan kata kita punya bisnes kita. Sama ada milikan tunggal ke, silang berhad ke ataupun berhad ke, so kita dah tahu akan pergi ke SSM. Tapi dalam konteks harta intelek ataupun IP, intellectual property, so macam mana kita nak register ataupun mendaftar ataupun kita nak mengetahui ataupun kita nak depositkan karya-karya kita ni, so hanyalah di MyIPO. Kalau di Malaysia di MyIPO lah. Ya. Okay, itu secara preamble lah, secara ringkas tentang MyIPO Okey, Datuk Freddy tentang karyawan ni, one of the yang menjaga affairs ataupun kebajikan, not only kebajikan lah, saya rasa karyawan dia punya ABC yang besar dalam memperkasakan pemain industri kreatif kita dah. So Datuk Freddy boleh tidak very brief on karyawan? Ya, karyawan adalah satu badan yang mewakili golongan penggiat seni lah dari seluruh bidang. Jadi kita bukan hanya tertumpu kepada pelakon, penyanyi, pemuzik, tapi komposer juga, pengkarya lah kan, juga orang yang berkarya, termasuk penulis lirik, penulis skrip dan sebagainya. Jadi termasuk juga performing arts lah, drama, teater dan sebagainya ya. Jadi ada berapa kita member? mewakili sesiapa. Ya. Ada berapa member agaknya Datuk sekarang ni, member of karyawan? 7,362. Oh, banyak. Keahlian yang banyak juga ya. Bukan mudah lah untuk jaga semua dalam khususnya dalam
macam zaman COVID ni ya, semua minta bantuan. Jadi kita pun tak mampu nak bantu semua lah. Jadi kita tengok siapa yang dalam keadaan yang begitu susah terus sekali ya, baru kita pergi hantar. Kita telah dapatkan bantuan dari Finas, dari Motek, industri Foundation dan Wandel. Jadi terima kasihlah kepada semua yang telah membantu dan kita telah agihkan bantuan kepada ramai, lebih 150 orang telah dapatkan bantuan makanan dan juga sedikit duit raya dan sebagainya lah. Jadi itu sedikit banyak kebajikan yang kita lakukan. Tapi yang lebih penting ialah kita jaga hak dan kepentingan dan juga melindungi hak mereka ya. Ya betul. Itu yang kita punya big vision, our big vision. Yeah, that's the bigger objective lah. Tapi yang kita telah berjuang untuk royalty sebelum ni saya telah menjadi pengasas dan pengurusi pertama kepada MACP, saya Authors Copyright Protection pada tahun 89, 30 lebih tahun yang dahulu lah. Jadi masa tu saya masih muda lagi, tapi saya berjuang dan telah berjaya menyatupadukan semua pihak termasuk komposer, penulis lirik dan juga publisher ke dalam satu badan. Walaupun ada masa tu ada ramai orang yang kata MACP bukan yang terbaik, kita buat badan lain dan ada banyak pertengkaran antara pihak-pihak. Tapi akhirnya MACP berjaya dapat jadi badan yang tunggal yang akan yang mewakili komposer, penulis lirik dan juga publisher lah. So itulah salah sedikit. Tapi baru-baru ni kita lah perjuangkan royalty untuk performers. Kerana performers ni pun jadi satu isu besar. Kerana ada dua badan juga. Ada RPM dengan Prism. Prism sudah ditutup. Tapi royalty yang telah dikutip sebelum itu belum sampai ke ahli mereka. Itulah yang mungkin Maipo boleh terangkan sikit apa yang berlaku tentang isu itu. Dan Prism pun ada macam-macam masalah semasa dia operasi dan sebagainya dan telah ditutup oleh mahkamah. Jadi ahli pun tak tahu mana nak pergi. Dia jadi ahli Prism, tiba-tiba Prism tutup. Duit-duit yang telah dikutip tak sampai pada mereka. Itu jadi satu masalah yang masih belum diselesai dan saya harap kita berbincang dengan Maipo untuk selesaikannya lah. Jadi terima kasihlah kepada terima kasih pada Doc dan juga CMTI yang telah ajukan forum ini. Dan terima kasih kepada rakan panel saya lah, Alif dengan Zaki selamat pagi. Okay, Datuk, thank you your preamble on the karyawan banyak juga karyawan dan especially MACP yang di bawah perubahan Datuk tadi di bawah you become the co-founder founder of the MACP ni yang telah ada struktur untuk mengutip royalty on behalf of dalam bidang muzik, lagu tapi dalam visual dan seni visual, video, filem maybe kita belum ada. Okey, saya nak tanya Cik Zaki Rahim Cik Zaki Rahim, orang yang berpengalaman boleh bagi sikit introduction tentang FDM ni, sutradara ataupun filem director kita ni yang sebahagian kita anggap sebagai author. Kalau kita sampai dalam, kalau menurut satu France punya teori, dia ada author teori. Author teori ni adalah pengarah sebagai pengkarya tu, bukan sahaja penulis skrip. Pengarah ni satu komponen yang penting dalam visual, dalam seni visual ataupun dalam filem, dalam drama, dokumentari. Okey, Cik Zaki, FDM. Okay, terima kasih Dr. Megat. Sebelum itu, Presiden FDM, Persatuan Pengarah Malaysia, Pengarah Filem Malaysia mengucapkan terima kasih kerana sudi menjemput wakil persatuan dalam forum, dalam sembang atas talian ini. Begitu juga dengan EMK yang lain, dan kami dah wawarkan di kalangan 1,000 lebih ahli kami supaya menonton. So harap mereka tontonlah. Copyright ataupun royalty telah menjadi isu kepada kami semua lately, apabila Dr. Megat sendiri keep on mentioning perkara ini, dan malahan ianya merupakan satu national issue, especially di kalangan penggiat industri. Yes, memang betul lah, kalau dalam satu production yang bergerak tu
the key person selain daripada penerbit adalah pengarah itu sendiri. Dan keadaan yang dialami oleh P. Ramlee, Allahyarham Tan Sri P. Ramlee adalah keadaan yang apa yang kami akan alami nanti. So ada orang kata P. Ramlee itu is a gone case. So it's very sad to say that. I hope we can flesh it out dalam kita punya sembang atas talian pada hari ini. Dan saya lebih tertarik kepada apa yang disebutkan sebagai moral right ataupun author right, Dr. Cik Zaki, terangkan FDM dulu, Cik Zaki. FDM, sedikit tentang FDM ni. Okay. FDM adalah persatuan, FDM adalah satu-satunya persatuan yang menjadi umbrella kepada kelab-kelab pengarah yang ada di Malaysia. Kita ada ahli aktif lebih kurang 400 dan kita ada ahli bersekutu lebih kurang 1000. So more or less kita ada 1500, 1600 macam itulah. Dan kita dianggap sebagai platform kepada pengarah filem tempatan, termasuk juga pengarah filem produk video, maknanya pengarah-pengarah yang memberikan sumbangan di televisyen, di YouTube dan juga apa saja bentuk screen kreatif. Kalau mereka mendaftar, mereka adalah ahli kita, kan? But dan kita merasakan bahawa perjuangan kita sekarang ni, Dr. Megat, Datuk Freddy dan juga Cik Alif, ialah bagaimana kita akan meletakkan diri kita pada level yang sepatutnya. So pengarah is the key person, menjadi tonggak penerbitan, dan yang lebih penting mereka dibayar mengikut kadar standard, kalau tidak pun kadar minimum. Dan ianya memang dah lama tak berlaku, itu perjuangan kita. Ditambah pula dengan isu royalty ini, ia merupakan satu perbincangan yang menarik saya rasa sebab ianya berkaitan. Itu saja, Doktor. Thank you for inviting me. Ya, okey. Terima kasih Cik Zaki mewakili FDM, Film Director Association Malaysia. Okey. Kita balik pada diskusi kita tentang satu president case lah, saya rasa kan, untuk kita bawa sekali kepada apa yang berlaku pada Tan Sri P. Ramlee Tan Sri P. Ramlee Seniman Agung kita, karya-karya dia kita tengok, kita pun hidup dengan karya Tan Sri P. Ramlee, tetapi kita tak tahu sejauh mana Tan Sri P. Ramlee sendiri ataupun generasi dia, waris dia mendapat manfaat daripada hasil karya dia. Sama dia hasil karya dia sebagai pengkarya, orang yang kita katakan sebab author ni, pengkarya ni ataupun director ataupun orang buat lagu, buat muzik, buat filem, dia ni seniman agung yang banyak menghasilkan karya lagu dan juga filem. Sejauh mana waris ataupun diri dia sendiri mendapat hak dia ataupun mendapat keuntungan atau return daripada apa yang telah dia usahakan selama ini. Saya nak mulakan dengan Cik Alif. Kalau Cik Alif ada sedikit data ke tentang berapa setakat ni Allahyarham Tan Sri P. Ramlee telah collect dan waris dia telah dapat, and then apakah peranan MyIPO lah dalam perkara ini, dan juga bagaimana kalau Cik Alif ada sedikit maklumat tentang karya Tan Sri P. Ramlee yang kita kita harapkan dianya telah dilindungi lah. Okey, kita minta Cik Alif berikan sedikit penerangan kepada kita. Alright, terima kasih Dr. Megat. Right, so jadi kita memang sedia maklum karya-karya Tan Sri Seniman Agung kita ni banyak dihasilkan pada zaman-zaman terdahulu lah. So pada zaman yang saya belum lahir lagi, kalau ikutkan. So, kalau kita tengok karya asal yang data yang ada pada saya, kalau sekiranya ada kekhilafan boleh diperbetulkan, sebab yang kadang-kadang data-data yang kita ada ni pun mungkin ada sebarang penambahbaikan atau pembangunan lah. So, jadi kalau kita lihat karya asal Tan Sri P. Ramlee, tajuknya Cinta kalau tak silap saya, pada tahun dihasilkan ataupun ditayangkan ataupun diterbitkan pada tahun 1948. So jadi pada tahun era 40 ke 50-an. Jadi selain daripada filem, kita juga didendangkan. Sehingga zaman-zaman saya pun kita tahu kalau hari raya lagu yang favourite is Dendang Perantau lah. Perantau.
Hari ni ada lagu hari raya kot. Hari ni start 10 Jun, semua radio-radio memutarkan lagu raya sampai ayat-ayat. Sebab diorang tahu start pada hari ni jalan mesti sesak punya. Jadi berbalik kita lihat. Dalam konteks hak cipta ni, bila kita kata karya hak cipta ni, kita lihat dia ada pelbagai kategori. Seperti mana yang Dr. Megat katalah. Kita tahu seniman agung kita telah menghasilkan karya yang sangat bernilai bagi filem dan juga lagu. Dalam konteks ni ada yang sebut lagu, ada yang sebut rakaman bunyi, sound recording lah. So jadi apa yang kita lihat daripada segi perspektif royalty, kita lihat daripada perspektif royalty dululah. So jadi royalty ni diperolehi apabila ada sebarang penggunaan oleh mana-mana pihak ataupun premis-premis perniagaan ataupun pihak-pihak yang menggunakan dan memang minat terhadap lagu tersebut akan menggunakan lagu-lagu tersebut. Jadi bila ada penggunaan terhadap lagu-lagu tersebut, akan ada pihak, ada satu badan yang akan monitor, mengawal penggunaan lagu-lagu inilah. Lagu-lagu ini. So jadi bila ada penggunaan pada lagu-lagu ini, input data lagu-lagu ini akan dikumpul menjadi satu dan akan ditransformkan kepada satu formula supaya lagu-lagu penggunaan hasil ini akan dapat kepada pemilik dia yang sebenar. Pemilik dia yang sebenar. Itu dalam konteks royalty. Jadi kalau kita lihat kepada sound recording lagu Tan Sri P. Ramlee dulu. So setiap tahun data yang kita ada, data yang kita perolehi daripada satu badan kutipan royalty. Dalam di Malaysia ni, badan kutipan royalty yang mewakili penulis lirik, komposer, pengubah lagu dan juga penerbit muzik ataupun publisher muzik ni adalah Music Authors Copyright Protection Berhad ataupun MACP. Kata MACP lah. So ini lagu saja Cik Alif lagu saja sound recording saja Itu saja. Tapi MACP adalah badan yang mengutip bagi yang saya katakan kelompok 3 tadi tu. Penulis lirik, pengubah lagu dan juga penerbit muzik. So jadi kita tahu yang mana seniman agung kita ni merupakan salah seorang komposer yang terkenal. So jadi MACP adalah badan yang bertanggungjawab untuk mencari penggunaan lagu di bawah karya seniman agung kita ni yang merupakan sebagai komposer kepada lagu-lagu yang telah digunakan oleh kita semualah di Malaysia. Okay, questionnya Cik Alif filem dan juga filem-filem P. Ramlee yang dipegang ni. Macam mana pula apa badan yang mengutip royalty on behalf of ni selain daripada ni lah untuk filem ataupun jadi, bukan sedih ataupun mungkin belum tiada masuknya kesedaran ataupun announcement. Sebab di Malaysia ni badan kutipan royalty yang kita isytiharkan, sebab mana-mana badan kutipan royalty yang bertindak untuk membuat kutipan dia perlu mendapatkan persiaran di MIPO dahulu. So MIPO ataupun pengawal hak cipta di MIPO akan melihat untuk memberikan deklarasi kepada badan kutipan royalty ni. Unluckily di Malaysia hanya lagu saja. Yang masuk. Mungkin Datuk Freddy punya formula tadi MACP, tapi formula ataupun struktur yang ada di MACP tu kita boleh replicate untuk kita buat satu badan yang menjaga hak kepada pengkarya filem visual Sekarang ni sebahagian seperti kita maklum, sebahagian daripada filem Tan Sri P. Ramlee adalah di sebahagian tajuk filem P. Ramlee ni dimiliki oleh Astro Shores, dan kita tak ada maklumat setakat mana kutipan setakat ni yang ada tak
apa ni My iPhone mungkin sikit data ke dari segi filem. Boleh saya beri penjelasan sikit untuk perkara ni? Boleh. Okey, mungkin Datuk Freddy ada maklumat. Ya. Ada sedikit beza antara filem dengan muzik. Ya, muzik ialah sesuatu yang amat luas penggunaannya. Muzik digunakan dalam restoran, ya. Ya, betul. Digunakan dalam elevator, dalam lobby hotel, dalam bilik hotel, dalam konsert, dalam airline, macam-macam penggunaan muzik di station, TV station, semua ada muzik tau. Filem lain sikit. Filem hanya ditumpukan kepada sinema dan juga mungkin televisyen sahaja. Dan bila ditayangkan di sinema, mereka sudah dapat pulangan daripada penjualan tiket, ya. Dia tayang di TV pun, stesen TV sudah bayar pada producer untuk karya itu, untuk gunakan filem itu. Jadi bayaran telah dibuat oleh pihak yang menggunakannya, ya. Tetapi muzik, kalau mereka gunakan di hotel, di restoran dan di konsert dan sebagainya, mereka gunakan sebelum ini, mereka gunakan tanpa apa-apa bayaran. Kan? Jadi selepas tahun 87, selepas Akta Hak Cipta ditunda, kutipan telah diberikan kepada pemilik hak cipta untuk lagu-lagu yang digunakan di semua tempat ini. Yang cukup luas ni. Ada night club, ada karaoke, macam-macam lah kan. Ya, banyak. Muzik ni kita tengok banyak sumber Datuk, banyak sumber dia sebab dia ikut everyday life. Asas antara filem dengan muzik. Ya, muzik amat luas penggunaan. Filem terhad kepada saluran sekarang ada online juga, Netflix dan sebagainya. Tetapi good, Datuk beritahu kita tentang online tadi ya. Penggunaan filem itu mereka sudah dibayar. Jadi tiada ada keperluan untuk badan kutipan seperti yang dilakukan untuk muzik, di mana mereka gunakan muzik itu untuk satu value added atau untuk menambah nilai kepada restoran sebagai contoh. Satu restoran yang sunyi, yang senyap je, tak ada muzik. Dia punya ambience dia lain daripada restoran yang mainkan muzik, ceriakan suasana kan. Jadi itulah dia ada muzik kan. Bila ada muzik itu, nilai kepada restoran itu bertambah banyak. Dan orang akan masuk restoran ni kerana dia punya ambience itu bagus kan. Ya. Okey Datuk, thank you. Apa ni? Okey, itu satu royalty sikit lah untuk mereka dapatkan nilai itu kan. Ya, that's why kita tengok muzik ni lebih structured ya dalam konteks filem sekarang ni. Okey. It's not structured. It's very wide. Very wide, Structured is very wide. So kita kena kutip dari ramai pihak. Ada beribu-ribu pelesen yang menggunakan muzik di seluruh negara, di mana mereka gunakan apa-apa muzik yang mereka gunakan akan akan jadi hak milik kepada seseorang. Tak kira orang tempatan atau orang asing, ya. Jadi itulah badan-badan yang telah ditubuhkan untuk mewakili orang-orang yang memiliki hak cipta ini untuk kutip royalty dan hantar balik kepada mereka. Itulah caranya, ya. Okey, sebelum saya pergi lagi ya. Kejap. Okey. Saya bagi sedikit preamble tentang good comment from Datuk Freddy. Kita nampak Datuk Freddy lagu ni dia lebih luas dia punya penggunaan dia kan. Kadang-kadang kita duduk rumah, pasal radio, kita punya halua telinga ni sentiasa dengar muzik kan. Setiap masa kita dengar muzik. Tapi filem ni dia lebih kita view kan, kita tengok duduk depan TV ataupun duduk depan TV dekat televisyen. Dan sekarang ni dengan kedatangan dia telah dapat bayaran, ya, yang itu yang penting. Dia telah dapat. Hanya badan kutipan yang akan dapat bayaran untuk mereka, ya. Okey, itu beza antara filem dan film. Okay, that's why we move forward sekarang ni Datuk Freddy. We are talking about, sebab saya ni semua pengamal video juga, pengamal TV juga daripada sama dengan Cik Zakir Rahim. Dalam filem sekarang kita tengok dengan the advent of internet teknologi IoT ni kan, Internet of Things ni, kita ada Netflix, kita ada YouTube, kita ada banyak lah
visual ni telah jadi seperti seolah-olah seperti muzik juga, telah menjadi halwa telinga. Kadang-kadang sejak-sejak ada konten yang kita post, dan YouTube, some of the YouTubers, makers ni telah making money to the product ataupun hasil karya-karya yang telah ada. Datuk Alif Syukri for example, they are making money of the video. So untuk masa yang akan datang ataupun kalau kita tengok macam filem, ya memang betul lah telah dibayar kepada produser, penerbit, tetapi kalau kita mengikut kepada akta ataupun convention hak cipta kita, convention antarabangsa hak cipta, kita ada dua jenis right ya. Satu is commercial right dan satu lagi is moral right ataupun the author right. So perkara ni mungkin Cik Zaki Rahim sebagai daripada Film Director Association atau pengkarya ni merasakan satu keperluan untuk hak cipta ni juga dimiliki dan juga sebagai moral right, author right untuk FDM ataupun untuk pengarah penulis skrip ni. Sebab concern saya, sebab saya pernah jadi TKPV dan hari itu, saya membawa usaha lah bila saya tengok pada struktur luar negara, for example Fremantle Media, when they come to us, bila datang ni, tengok struktur pengutipan hasil daripada karya tu lebih structured lah. Contohnya Fremantle, dia akan share dia punya kutipan hasil daripada, for example, satu lah La Familia ataupun idol program yang diorang cipta oleh pengkarya. Dan setiap karya yang dibawa ataupun direplikate ke negara-negara yang lain, pengkaryanya akan mendapat manfaat daripada hasil kutipan yang ni. Katakan dibuat di Amerika, kemudian Malaysia pun buat cerita yang sama, and then nama the authorship dia tidak berubah sampailah season yang berikutnya. Tapi kalau dalam konteks Malaysia production, whenever we hand over the script to the producer kata, this is mine already, you got no right at all. So saya bayar sekali, kita macam kata, saya selalu dah dengar perkataan, kita beli sekali, macam kita tempah baju lah, kita buat baju, kita baju kita pakai lah selama-lamanya. Okey, Cik Zaki Rahim, saya nak dengar apa pandangan Cik Zaki Rahim benda tu. Beli sekali, pakai banyak kali. Okey, sebelum kita lebih melangkah jauh, sebab tajuk ni sangat interesting, ramai duk tunggu because kita nak tahu apakah kesudahan daripada rumusan yang kita akan capai pada hari ini. Datuk Freddy ada sebut tadi, penerbit filem P. Ramlee telah dibayar, tapi apa dah jadi selepas pembayaran itu kita tak tahu. So inilah sebenarnya satu situasi yang berlaku dalam industri kita, satu gejala lah, I can say that. P. Ramlee adalah satu seniman agung yang saya rasa macam telah teraniaya lah dari segi protecting right. Mungkin dia naif, dia mungkin tak faham tentang the legal instrument pada ketika itu. Dulu sistem pun mungkin tak kurang jelas pada kita maklumat. Mungkin kurang kalau nak bandingkan dengan di US, di Europe, di mana Elvis Presley punya copyright telah diprotect like hell oleh kerajaan sendiri dan juga isterinya Priscilla. Dan sekarang ni cucu kepada Elvis, anak-anak Lisa Mary telah menikmati kekayaan Elvis Presley sampai ke tahun 2048 katanya. But this will go on. Kalaulah P. Ramlee ni to execute all this. Cumanya nanti kalau kita bercapai satu kata sepakat, biarlah satu agensi swasta lain yang diberikan peranan melalui akta Finas untuk melihat. Okey, saya nak interrupt sikit berkenaan benda ni. Pembahagian tu dia antara waris tu, that one it fall under different punca kuasa lah, sebab setiap agensi ni dia ada punca kuasa. Mungkin that is beyond the tanggungjawab Mak Aipo lah, sebab kadang-kadang kita macam KWSP sendiri pun kalau kita tak letakkan penama, for example, that's why benda ni adalah satu kesedaran on pihak kita sendiri lah. Mungkin Tan Sri P. Ramlee tak buat penama yang proper, ataupun the waris ni, the faraidnya, that one is different category of
organisasi yang bertanggungjawab dalam menentukan ke mana hal tuju. I think bukan tanggungjawab MACP, bukan tanggungjawab MyIPO untuk menentukan. Cuma that one mungkin di bawah Amanah Berhad ke, di bawah Farad 8 ke, benda-benda itu di bawah different. Tetapi sekarang ni yang kita nak tengok dari segi yang filem tadi dan filem tadi tu, FDM sebagai mewakili, kita kita ada interruption sikit dari segi live video ni di Facebook. Kita minta Cik Haziq tu live video tak ada live video dia terberhenti sikit. I don't know what the problem. Tak apa. Kita record juga benda. Okay, back to question tentang video ni tadi, visual ni tadi. Sebagai filmmaker yang bertanggungjawab kat belakang dia skrip ni, tidakkah FDM ni ataupun script writers for example yang menghasilkan idea kreatif. Kalau kita tengok dekat YouTube ke apa-apa, there is so many avenue untuk mendapatkan pulangan daripada investment yang telah dibuat daripada karya kreatif tu. Cik Zaki, FDM, daripada kita selalu ni persatuan-persatuan ni, bila ada orang miskin hantar duit kan, macam karyawan nampaklah dia punya tu, dia kadang-kadang that one is a part of the minor ni lah, some program, kecil-kecil program raya susah sikit, artis kita susah, kita bagi duit dia bila dia menghadapi masalah sakit kan. Tapi yang lebih besar figure dia bagaimana filem director ni ataupun pengkarya-pengkarya ni melihat bahawa hasil mereka tu perlu kan, dia dapat revenue stream daripada, bukan dia dah karang dia dapat bayaran 20,000 lepas tu that's gone case. Tak ada apa-apa hak yang mungkin dia boleh dapat apabila karya mereka tu direplicate, especially penulis skrip lah. Kita tengok penulis skrip. Cik Zaki pun juga penulis skrip. Macam mana Cik Zaki? Okey, benda ni adalah satu benda yang agak complicated saya rasa, because ia melibatkan the technical system ataupun instrumen yang betul. Kalaulah kita tak boleh create lagi at this point, I think Dr. Megat yang pernah berjalan merata tempat di seluruh dunia ni, you dah ada satu template ataupun sampling untuk kita contohi. So let's say pada saya lah, kalau persatuan boleh bagi mandat pada satu agensi through finance for example, maybe we can work it out better. Di kalangan kami, pengarah-pengarah yang hebat seperti Muhammad Khalid, Yuwe, kita ada Arman Saleh, kita ada Suami Baba, kita ada Rahim Razali, kita ada Nevin, dan kita ada Ahmad Ibrahim for example. So we have pengarah-pengarah yang kerja-kerja kreatifnya tidak direkod sebagai satu hak milik pribadi. So first step, kalaulah kita dapat bagi kefahaman, kesedaran kepada ahli-ahli kami tentang betapa perlunya karya mereka sebagai pengarah ataupun penulis skrip ini direkod, mana dia akan berdaftar sebagai akad kesatuan. Then the next stage atau the next step, kita akan melihat bagaimanakah hak cipta mereka ni boleh dipatentkan properly, of course under MyIPO. And next, bukan dalam masa yang terdekat, it's going to be a jangka panjang punya running. Kita mulalah menyusun. Kita tak live nanti. Dah, kita refresh. Kita dah live dekat FB, kita dah live. On balik semula. Ada sedikit glitch sikit tadi Datuk Freddy kita dah live balik semula dalam FB kita, dalam Google kita, dalam YouTube kita, dalam YouTube juga kita pun ada live ya. At the same time, kalau rakan-rakan kita hendak mengikuti secara langsung dalam YouTube, kalau got problem dekat YouTube, kita ada di webinar kita ni, perbincangan kita di YouTube channel CMCI boleh boleh kita punya teknikal tolong bagi line sikit pada ni, di mana dia boleh klik pergi ke bagi link kat bawah supaya some people kalau dia tak berselesa untuk pergi ke Datuk. Okey, siap, saya berikan sikit lagi Doktor. Kita hari ini itu sistem ni merupakan satu sistem yang sangat complicated. Apakah yang telah jadi dan akan jadi
dalam 2 tahun lagi di mana karya dia tidak dapat perlindungan cipta dan akan jadi public domain, ya. So itu yang betul. dibincangkan. Salah satu perkara adalah film yang telah dihasilkan yang milik Shaw Brothers, bukan milik Ramli. Ramli hanya tulis skrip dan pengarah, ya. Dan juga telah menyanyi. Untuk lagu-lagu dia masih ada kerana dia kita untuk sebuah lagu tu kekal 50 tahun selepas kematian seseorang komposer tu. Jadi selepas Allahyarham telah meninggal pada 73 tahun 1973, dia punya hak cipta akan kekal 50 tahun selepas tu sehingga 2023. Jadi 2-3 tahun lagi sahaja akan dia dapat royalty untuk waris-waris. Selepas itu dia tidak ada hak untuk apa-apa royalty. So itu satu. Untuk filem itu memang adalah hak cipta untuk seseorang penerbit sahaja. Kerana penerbit telah bayar semua orang yang bekerja dalam penerbitan itu. Jadi filem itu sudah, kalau filem itu telah diterbitkan pada tahun 1950, pada 2 tahun 2000 itu, filem itu telah jadi public domain juga. Dan filem itu tidak berhak dapatkan apa-apa bayaran royalty selepas tahun 2000. Jadi sekiranya ada pihak yang mengutip royalty selepas tahun 2000, mungkin itu tidak sesuatu yang boleh dipertikaikan. Kerana dalam konteks filem Ramli, betul. Benda itu sudah jadi bebas untuk semua orang pakai tanpa apa-apa bayaran atau tanpa apa kebenaran. So itu yang saya terangkan sini. Mungkin Alif boleh terangkan juga sedikit. Ya betul. Dalam konteks apa dia Datuk Freddy tadi yang kalau kita cakap tentang karya Tan Sri P. Ramlee untuk dalam period 50 years ni dan lepas 50 tahun itu lepas daripada ni satu perkara yang mungkin kerajaan boleh fikirkan ialah untuk melanjutkan perlindungan mungkin kepada 70 tahun seperti yang berlaku di Amerika Syarikat dan terima kasih Datuk. Betul. Okey, Cik Zaki. Kalau ada point lagi yang nak cakap tadi. I mean kita melihat bahawa kita tak nak pengarah-pengarah kita terutamanya bila mereka berkarya it is only a one-off punya payment, kan? So we understand that ada banyak contoh di luar sana yang menunjukkan bahawa pengarah ada right dan dia getting royalty. Cumanya sekarang di Malaysia ni, kalau Datuk Freddy sendiri ada cadangan, Datuk Freddy katakan after 50 years kita tak pasti siapa yang akan diberi tanggungjawab untuk execute menjaga kepentingan right dan royalty penggiat-penggiat dalam industri ni. So that kelompongan, that vacuum tu yang harus kita fikirkan mulai daripada sekarang, saya rasa. Okey, saya minta ada beberapa perkara, Chairman, ada satu perkara lagi lah yang saya nak katakan. Ini tentang hak cipta untuk siaran televisyen, kan? Kerana sekiranya seorang penerbit jual bahannya kepada stesen TV untuk disiarkan, jadi sekarang apa yang jadi ialah stesen TV akan beli sekali dengan hak cipta, ya. Jadi itulah satu yang mungkin boleh dipertimbangkan untuk penerbit kekalkan. Jangan jual sekali dengan hak cipta. Mereka boleh kekal dengan atau simpan hak cipta kepada diri mereka, di mana sekiranya mereka ada hak cipta, mereka boleh jual selepas stesen TV itu tayangkan bahan tu. Mungkin dia boleh jual kepada negara lain, kepada stesen lain dan dapat bayaran yang betul daripada sesebuah karya. Dia extending the lifespan of the content by creating good content, but they don't sell the copyright to the station. So itu yang tengah dibincangkan. Kita baru telah bincang dengan Yang Berhormat Menteri Datuk Saifuddin juga tentang perkara ini, dan saya rasa Kementerian dan Finas pun akan melihat kepada perkara ini, di mana sekiranya stesen TV tidak ambil hak cipta, bolehkah penerbit itu simpan hak cipta dan jual kepada pihak lain dan khususnya kepada luar negara. So kita nak mereka
menghasilkan konten dan isi kandungan yang sesuai dengan selera antarabangsa, bukan hanya selera Malaysia. Betul. That one is good move lah. Kita rasa ada Betul, sedikit kesedaran. dan dilaksanakan dalam masa akan datang. Bagi saya. Datuk Freddy rasa kan adakah stesen TV sekarang being fair kepada kita punya penggiat in term of payment royalty? Bagi saya, station TV are a profit making concern. Dia businessman kan. So dia more businessman is fair. They are trying to squeeze you for all you got kan. That's the modus operandi of any business. Kalau saya dapat suatu bahan untuk RM5 dari bayar RM10, saya akan bayar RM5 saja kan. Producer, that is the association punya role lah. Peranan persatuannya. Kita businessman kan. Kita kalau dapat you tak ada pilihan kan. Kalau you ada pilihan, you cakap tak nak lah. Saya tak nak RM5, tak nak RM10. Okay, that's why. Datuk Freddy. Kan? That's why Datuk Freddy, kita punya kita punya satu badan lah macam okey, MyIPO telah ditubuhkan kerajaan untuk itu menjadi penimbang tara lah kan. MyIPO akan melibatkan diri dalam bisnes. MyIPO tak terlibat. Ya, MyIPO tidak terlibat. Dia jaga undang-undang sahaja. Dia jaga undang-undang sahaja. So menentukan bahawa segala pelanggaran telah diambil tindakan dan sebagainya, dan badan-badan yang kutip akan dilesenkan. Dia tak akan get involved dalam negotiation antara bisnes. Ini satu kerja untuk penerbit filem, Persatuan Penerbit Filem Malaysia. Betul, Persatuan Penerbit Filem dengan Persatuan Filem Director, Persatuan Penerbit Skrip, Persatuan Profirma, PTVM. Kita isunya kita ada people with different head yang kadang-kadang tengah orang dia jadi penerbit, dia jadi pada masa dia ada pengarah. So okey, saya nak tanya Cik Alif Cik Alif, perspektif you sebagai, kalau you tengok sebagai holistic approach of how we want to deal with the issue. Dan nampak dari segi struktur lagu muzik ni, as I said, thank you to Datuk Freddy, he has fought for a long time untuk dapatkan hak-hak kepada pengkarya ni. Okey, bagi pandangan Cik Nur Alif sendirilah yang hari-hari memang kerja tentang copyright, jaga tentang hak cipta, jaga tentang intellectual property, what actually the best practice? Apakah yang sebenarnya terbaik kalau kita lihat secara fokus kepada industri visual dengan adanya YouTube, dengan adanya new media sekarang ni, di mana seperti mana yang dinyatakan oleh Datuk Freddy tadi, konten ni boleh di-diversified to the bigger. Kementerian Komunikasi sendiri Datuk Freddy Kementerian Komunikasi sendiri pun dah rasa benda ni pun perlu kita kembangkan supaya visual ni maknanya kita boleh untuk antarabangsa, untuk nilai-nilai antarabangsa. So Cik Nur Alif, pandangan you lah sebagai, mungkin bukan sebagai MyIPO ataupun you ada pandangan peribadi you sendiri berdasarkan bidang you sendiri lah dalam hak cipta. Pandangan Cik Nur Alif. Okey Doktor. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Datuk Freddy dan juga Encik Muhammad Zaki itu sebenarnya kita boleh rumuskan yang mana memang inilah keadaan situasi semasa yang berlaku. Maksudnya bila kita mengatakan pembudayaan hak cipta ataupun kita nak respect to the copyright creation, so dia akan berbalik kepada mentaliti. Maksudnya kalau kita nak kaitkan dengan isu seniman agung kita, Tuan C. P. Ramlee, kita pun melihat daripada segi ekosistem dahulu dan ekosistem semasa sekarang. Mungkin seperti mana yang saya cuba rangkumkan apa yang Datuk Freddy dan juga Encik Zaki telah bentangkan, telah kupaskan, yang mana mungkin ekosistem terdahulu macam Encik Zaki maklumkan, seniman kita pada ketika itu mungkin naif berkaitan dengan bagaimana pengurusan sesuatu harta intelek tu. Dalam sini kita cuba katakan sebagai macam mana IP management lah, urusan IP management. Kita kena ingat bahawa dalam konteks hak cipta ni dia memang begitu rapat dengan
satu penyataan perjanjian secara bertulis ataupun kontraktual. Kita kat sini di ekosistem kita sekarang ni adalah kita tiada contractual freedom. Saya maksudnya kat sini macam yang tadi yang berkaitan dengan pertikaian antara industri filem, pengarah-pengarah, sutradara, lepas tu produksi filem, lepas tu macam Datuk Freddy tadi pun ada kupaskan yang berkaitan dengan pada penyiaran is a profit mainstream. So jadi benda-benda macam ni adalah berkaitan dengan kontraktual. Asasnya adalah berkaitan dengan kontraktual ataupun kontrak. So jadi untuk kita tahu dalam dunia industri di Malaysia ni, you take it or you leave it. You take it or you leave it. Betul. Itu yang berlaku ya. Itu berlaku sekarang. Maksudnya sebenarnya you tak nak because they are big company. Mereka adalah company-company yang besar yang mempunyai investment yang besar. So, you nak content you disiarkan di broadcast ataupun you mendapatkan hak komersial you, itu yang macam Datuk Freddy kata, kebanyakannya secara outright. Kita tak pernah fikirkan sama ada suatu karya tu sebagai win-win situation, adakah kita boleh jadikan sebagai bentuk transformation license ataupun assignment. Tapi lebih baik kepada bentuk license lah. Sebagai contoh, saya bagi contoh macam kita duduk rumah sewa. Kita duduk rumah sewa. Owner penyewa mungkin sampai masa 5 tahun dia akan naikkan duit sewa dia. Sebelum ni saya rental RM500. Saya rental RM500 untuk rumah sewa saya. So mungkin disebabkan inflation berlaku, disebabkan harga barang pun makin lama makin naik. So jadi owner dia akan menaikkan harga sewaan rumah. Kalau saya nak duduk rumah tu, saya perlu bayar untuk yang kenaikan harga rumah, sewa rumah tersebut. So jadi dekat sini dia ada bargaining antara dalam kontrak. Dalam kontrak tak semestinya kontrak itu one off. Maksudnya outright sebegitu. So, and then dia tak ada berbentuk territoriality. So satu pihak tu dah pegang satu hak. Dia maksudnya dia secara eksklusifnya dia boleh open. Dia boleh jual kepada semua tempat. Tetapi apa yang kita perlu lihat dalam satu kontrak itu adalah apakah freedom yang pengarah, apakah freedom yang ada pada suatu badan penyiaran tu, suatu syarikat produksi tu perlu nyatakan di dalam satu kontrak supaya lebih adil dan juga seimbang. Sama mungkin sebelum ini, mungkin memang Datuk dengan Cik Zaki dan Dr. Megat pun lebih arif. Lebih arif saya cakap dalam konteks apa yang pengalaman yang ataupun praktis yang saya tahu. Mungkin sebelum ni kontrak itu mungkin boleh di-renew. Sama jugalah dalam bentuk license ataupun pun boleh di-renew. Sebelum ni katakanlah RM10,000 kan, untuk satu tempoh 5 tahun. Dan selepas 10 tahun mungkin boleh di-renew license tersebut, kontrak tersebut. Tapi berbeza dengan ekosistem kita di Malaysia ni. Macam Cik Zaki kata tadi, dia one off. Bila dah sampai satu pihak ni, bila pihak lain melihat dalam satu konten ni dia boleh pelbagaikan. Mungkin ada pihak di luar negara yang berminat untuk membuat translation. Sebagai contoh, translation atau penterjemahan kepada satu karya kita. Tetapi disebabkan kekangan disebabkan kita sebelum ini telah ibarat macam menjual secara outright dalam konteks So pada pandangan Cik Nur Alif, benda ni kita boleh perbaiki, kita boleh improve because saya ada peluang lah itu ketika CCIG mula ditubuhkan. Saya travel to to LA tengok macam mana Hollywood dikembangkan industri di sana. Setiap association, for example, Screen Actor Guild, for example, Screen Actor Guild, Director Guild di US, dia ada negotiation. Every year dia ada negotiation. Peranan
peranan kendiri lah setiap persatuan, setiap association ataupun guild di negara-negara maju ni, dia sangat mempunyai kesedaran tentang hak dia, tentang apa yang dia nak demand daripada studios ataupun production house. So apa pandangan Encik Nur Alif, kalau kita tengok di US kan, kita tengok peranan director guild deal every year dia ada new negotiation. Kita stagnant because biasanya studios ataupun syarikat besar ni dia ada duit. You take it your limit. Ada perkataan yang selalu digunakan. Apa yang kita boleh buat? Contohnya agensi kerajaan, Finas, MyIPO, kementerian or something like that yang kita boleh buat untuk memperkasakannya selari dengan pembangunan industri media dunia. Kalau kita tengok, this is the problem that we are facing to the industry filem dan video, yang di mana hari-hari kita dengar artis kita miskin, kita tak ada duit, everything kan. Macam mana kita nak memperbaiki ekosistem? Okey, Cik Alif. Doktor, dia berbalik macam ni, Doktor. Saya tak pasti, mungkin Cik Zaki ataupun Datuk Freddy lebih arif. Kita pun, macam kami pun di MyIPO pun, kita tak mengetahui sebenarnya dalam konteks filem ni ada berapa banyak persatuan yang wujud. Ini kita nak cakap maksudnya untuk kita streamlinekan daripada satu suara yang sama. Sebelum kita nak melihat kepada US Actors Guild, yang mana seperti mana yang Doktor maklumkan, mereka bersatu. Sekarang ni kita mencari satu suara yang sama. Cari satu suara yang sama supaya semuanya mendapat balance, adil, fair terhadap apa remuneration hak ekonomi yang diperolehi. So kami di MyIPO, kita memang mungkin jauh untuk kita interfere ke dalam konteks sistem inilah. Cuma kita seperti mana yang Datuk Freddy dah maklumkan, kita menggalakkan supaya orang ramai ni mengetahui apa ownership yang ada kepada, bermula daripada scriptwriter tadi tu. Sekarang ni yang macam idea tadi tu, start daripada percambahan idea tu, sehinggalah konten tersebut disiarkan kepada broadcaster. Siapakah stakeholder yang wujud. So jadi kita pun mungkin nak ingin tahu persatuan perfilman yang wujud di Malaysia ni, salah satu sebagai apakah fungsi dia dan adakah mempunyai satu suara yang sama. Itu yang kita perlu perbetulkan supaya untuk kita dapat ekosistemnya seperti mana Actors Guild di US tu. Sekarang ni sebagai contoh, katakanlah pihak FDM menyuarakan suatu isu. Adakah persatuan-persatuan lain juga mempunyai satu isu suara yang sama? Ini perlu diperhalusi supaya persatuan-persatuan yang ada di Malaysia yang tumbuh ni suaranya sama, supaya benda ni kita boleh bawa dan menjadi satu asas untuk MyIPO membantu daripada aspek perundangan. Ya, betul. Kita akan membuat penerapan macam MyIPO. Akta Hak Cipta merupakan satu tunjang kepada semua konten-konten karya hak cipta di Malaysia. So jadi untuk kita inline dengan international daripada segi hak moralnya, daripada segi hak integritinya, daripada segi hak ekonominya, daripada segi hak penguatkuasaannya terhadap dunia online dan digital ni. Jadi input-input ni kita tak akan dapat daripada pihak-pihak seperti inilah. Pihak-pihak daripada Datuk Freddy, pihak daripada Encik Muhammad Zaki, daripada Doktor sendiri, stakeholder yang mempunyai kesan langsung terhadap industri ini. So jadi kita membantu. Cik Zaki. Kita tengok Cik Zaki mungkin ada something yang stimulate Cik Zaki. Okey, boleh mungkin Cik. Sebab Cik Alif sedikit sebanyak dah bagi kita satu gambaran bahawa sebenarnya kita boleh bergantung atau bersandar kepada MyIPO untuk kita memanjangkan protecting kita punya right, even royalty in future. So cumanya Cik Alif kata biarlah ada satu badan yang strong yang mewakili semua pihak yang mungkin
berbagai-bagai angle sebenarnya sekarang ni untuk sama-sama menuntut benda yang sama. Finas mungkin boleh bantu Cik Zaki. Finas boleh bantu benda ni sebagai badan yang InsyaAllah saya nampak macam tu juga. Kalau saya tak nampak CCIG pun, saya nampak Finas ataupun kalau kita nak hidupkan balik CCIG, Finas hendaklah melihat dia punya modus operandi untuk kita kumpulkan semua penggiat di bawah satu payung. Itu satu. Dia punya next cabaran ialah bagaimana kita nak meleraikan. Saya pengarah, saya juga penulis skrip dan saya ada penerbit ke atas tu. And then saya mengarah filem, saya mengarah program TV, saya mengarah doku, saya mengarah majalah, saya mengarah teledrama dan sebagainya. So ini adalah spesifikasi yang kita sendiri kena tentukan, bukan MyPo. MyPo hanya meletakkan diri sebagai agensi perundangan yang akan protect kita. Dan tentulah kalau kita dah meninggal, kita punya pewaris lah. So hopefully kalaulah perbincangan kita hari ini merupakan satu cetusan, so in future whoever yang nak replacing ataupun yang nak bawa benda ni dengan lebih official di bawah satu badan yang lebih betul. So pertama sekali kita kena ada satu penentuan. Bila dia mengarah, how are we going to line up dia punya arahan tu dekat mana? Kena faham persatuan, biar persatuan faham benda tu dulu, persatuan yang buat all this record archiving ni. Lepas tu barulah kita akan bawa kepada pihak seterusnya untuk di protect. First saya nampak protect right, doktor. Lepas tu barulah kita go for royalty. Kan? Macam tu. Dan kami sendiri pun memang sangat keliru lah sebenarnya. Sama ada bila kita dah dibayar gaji oleh pihak penerbit on satu-satu produk seni, adakah that's it? One off. Tapi dengan kefahaman saya pada hari ini, kita tak nak kes P. Ramlee itu berulang lagi. Maknanya pengarah yang hebat atau pengarah-pengarah yang biasa-biasa dalam persatuan, dia dah tahu dah. He will be protected in future. Anak bini dia akan dapat hasil daripada royalty yang dia telah sumbangkan dalam industri sebelum ini. Okey, Cik Zaki, kita dah nampak dia punya ni lah. Maknanya this one is only the turning point sedikit lah. Kita nak discuss, mungkin kita dapat belajar sikit. Buka mata sikit kepada pemain industri kita tentang kesedaran untuk register untuk register setiap karya di MyIPO. Sebelum serahkan karya anda, penulis-penulis skrip kepada penerbit, tolong register your karya dengan MyIPO supaya hak anda dilindungi. Betul. Ya. Betul. Seperti mana doktor dengan Cik Zaki maklumkan, kita di MyIPO memang mengalu-alukan mana-mana pihak yang memohon bantuan konsultasi, kita akan cuba membantu. Cuma maksudnya seperti mana Cik Zaki maklumkan tadi, nak tahu apakah hak pengarah, apakah hak penulis skrip, apakah juru kamera, teknikal semua tu. Yang tu memang maksudnya itu adalah tanggungjawab kami dalam membantu. Daripada segi education ataupun knowledge berkaitan dengan ownership ni, pemilikan hak cipta tu. So jadi itu adalah asas yang pertama. Asas betul, setuju. Asas benda itu. So jadi mungkin MyIPO, Finas, FDM, persatuan-persatuan lain, Datuk Freddy punya karyawan, mungkin benda ni kita boleh start, mungkin nampak on the issue on perfilman. Tetapi di masa akan datang kita boleh expand. Because dalam konteks hak cipta ni dia ada banyak. Sebelum ni kita memang rely kepada music. And then sekarang ni kita dah nampak dalam bentuk filem. Yes. And then kita boleh bawa bagi membantu kepada publication, boleh bantu kepada animation, betul, dan sebagainya. So jadi kita boleh berganding bahu benda-benda berkaitan ni. Yang penting macam saya katakan tadi itulah, mesti mempunyai satu suara yang sama supaya kita menerima hak yang sewajarnya. Bukan MyIPO, maksudnya pemain industri mendapat hak yang sewajarnya. Okey, Cik Alif, saya nampak kat belakang tu, Tribunal Hak Cipta ni baru ni kena promote ni Cik Alif. Tribunal Hak Cipta ni sebab bila kita register kita punya hasil karya kepada hak cipta ni, Tribunal Hak Cipta, apa Tribunal Hak Cipta kita boleh bantu, katakan berlaku dispute ke sebarang pelanggaran kepada kontrak apa, ada tak kayaknya Tribunal Hak Cipta ni
membantu dari segi pekarya kita, what sort of right yang you should have ataupun dalam bailout contract yang mungkin akan datang, kita akan perbaiki, improve from time to time. Negotiation di US negotiationnya setiap bulan, setiap tahun different term. Malaysia ni kalau Malaysia ni kita tengok orang-orang Malaysia ni kata dah sejak tahun 80-an lagi harga tak naik-naik. Itu saya dah beku dah dengar ya. Persatuan Penerbit kita, Persatuan PTBM, pemain industri kita, balik-balik isu yang sama. Kita buka market kita besar, melihat kepada isu hak cipta sebagai satu benda yang core business yang perlu diselesaikan, yang perlu ni. Macam mana? Apa bantuan Tribunal? Okey. Cik Alif? Because apa yang fungsi Tribunal Hak Cipta sedia ada sekarang ni pun adalah berlandaskan daripada input-input yang kita perolehi daripada pemain industri. Okey, itu key yang pertama. Tetapi fungsi sedia ada sekarang agak begitu terhad. Cuma kalau kita lihat daripada fungsi sedia ada Tribunal Hak Cipta ni adalah yang berkaitan dengan sekiranya ada dispute berkaitan dengan equitable remuneration. Equitable remuneration ni adalah hak saraan sesama. Kebiasaannya antara performer dan juga pelaku dan juga syarikat rakaman lah. Ini memang fokus kepada muzik. Maksudnya banyak tertumpu kepada muzik. Tetapi kalau sekiranya macam berkaitan dengan negotiation tadi, seperti mana yang Dr. Megat katakan tadi, itu adalah input-input yang mungkin boleh kita memperkasakan Tribunal Hak Cipta di masa akan datang. Ya, betul. Seperti yang saya katakan tadi, kita akan membantu pihak-pihak stakeholder ni ataupun pemain industri ni sebagai platform untuk kita mengetengahkan, memperkasakan platform sedia ada. Itu yang penting. Okey, kita dah sampai sejam setengah Datuk Freddy, tiba-tiba panas Datuk Freddy cerita ni. Saya komen sikit tentang apa yang Alif kata tadi. Okey. Masalah industri kita ialah kita tidak bersatu. Kita tidak ada terlalu banyak persatuan dan semua persatuan ada pendapat yang bercanggah. Jadi mereka pergi kita semua duduk depan Finas ke depan menteri, semua cakap lain. Masalahnya. Betulkan dulu. Tok kadang-kadang letih tu Tok kadang-kadang letih tu Ya letih. 40 tahun saya menghadapi masalah ni. Ya, itu actually pada saya Datuk, differences of opinion is good but sometimes we have to control. Dia ada satu arbitration. Not good. Kita ada soalan daripada viewers, Doktor. Okey, kita ada soalan daripada viewers. Saya pun tak nampak daripada soalan. Tadi ada Datuk, kita ni kalau kita cerita panjang memang kita akan bergerak lagi Datuk. This one is our turning point for us to discuss. Kita minta iPhone, minta Finas bantu. Finas is monitoring kita punya ni tentang filem ni. Saya concern macam Datuk tadi Finas boleh selesaikan masalah ni dulu kan. Finas pasti boleh maju. Masalahnya ialah terlalu banyak persatuan. Kita minta Finas, Chairman Finas, KP Finas kan. Saya pun dulu formally Finas lah, cuba to implement certain thing tentang konten Malaysia ke apa-apa yang untuk memperbaiki kita ni, untuk kita perbaiki isu-isu ni. Kita kan mesti Finas sebagai satu payung lah kepada ni untuk filem. So kita ada soalan dari Syiraki daripada apa ni? CMCI, UPM, terima kasih kerana jemput kami semua dan saya haraplah kita telah terangkan sedikit banyak tentang industri dan hak cipta dan kita pun tengok sudah melihat bagaimana hak cipta P.Ramlee tak akan wujud lagi dalam 2 tahun. Ya, itu untuk lagu. Untuk filem memang dia tidak ada apa-apa hak. So itulah keadaan yang sedih dalam industri kita ya. P.Ramlee tak ada apa-apa hak dalam filem ya. Tak ada apa-apa hak filem, tapi muzik insya-Allah dia dapat. Tapi mungkinlah muzik mungkin hanya producer je hak. Filem tak ada, tapi kita harap benda tu boleh berubah Datuk ya. Kita boleh cari jalan macam mana kita boleh melindungi yang lain, yang pelakon, yang pengarah, yang penulis skrip dan juga orang yang telah menyumbang kepada pembikinan filem itu, bukan hanya producer saja. Tapi producer ialah orang yang menimbulkan idea untuk membuat filem. Jadi idea asal itu datang dari producer. Jadi itulah sebabnya. Dan producer akan bayar semua pihak ni.
Jadi itulah asas kepada hak cipta, kerana dia bayar, dia sudah commission orang itu untuk lakukan kerja tu. Jadi bila mereka lakukan kerja tu, mereka ada kontrak. Sekiranya kontrak kita kata saya dibayar 50,000 untuk mengarahkan filem ini, tetapi saya nak 5% daripada box office. Boleh juga. Boleh juga. Contoh. Itulah. Apa pendapatan dari filem? Kalau filem itu maju seluruh dunia, dia akan jadi multimilioner juga kan. Ya, betul. Itu dia buat reality kontrak antara penerbit dengan kerja orang yang bekerja dalam filem, pelakon, penerbit, pengarah, penulis skrip dan juga orang-orang lain. Saya tanya last ni, saya nak tanya pada Datuk. Ada satu peranan dalam karya tu kan, kerana fake camera work dia yang cukup canggih, dia akan menaikkan filem tu. Jadi semua kita yang tertakluk kepada kontrak. Apa kontrak kan? Kalau kita pandai negotiate dengan producer, kalau dia perlukan kita punya khidmat, dia akan setuju. Tapi ini tidak berlaku kerana kita tidak bersatu. Itu masalah. Betul. Datuk, satu berkenaan dengan TV station. Producer pun saya rasa kadang-kadang tertekan tu tak, macam contohlah penerbit dia submit. TV station dia akan beli whole right. Maknanya producer dia agak, kalau you boleh offer station TV 70%. Kalau dia nak bayar 50,000 untuk whole rights, you offer lah 35,000 untuk tanpa right untuk 2 tahun saja. Lepas 2 tahun renew kalau you nak, then bayar lagi kan. Buat juga. Tapi dia mungkin akan terima pasal dia akan dapat konten tu untuk ditayangkan dengan harga yang lebih murah kan. Ya. Apa dia nak buat dengan rights itu kalau dia tak boleh jual kepada orang lain kan. Ya, betul. Juga, tapi kan? Dr. Megat dengan panel yang lain, this has to be stopped tau. Sebab kalau kita ingat balik kes Hantu Kak Limah kan, yang diterbitkan oleh Astro Shaw kan, tiba-tiba meletup. Dan yang menikmati margin profit tu of course is penerbit. Muhammad Khalid complain, I just got what I got. I just got what I supposed to get kan. Kes satu. And then Awi pun protes kenapa dia tidak mendapat extra commission atau royalty based on collection yang tinggi Hantu Kak Limah. And the same goes to kru dan juga artis-artis yang lain. So benda ni adalah benda yang selalu sangat berlaku. Dia tidak ada noktah. Saya nampak sekarang ni kalaulah stesen TV ataupun studio filem lebih bertanggungjawab, ada social obligation untuk melihat bahawa pengarah, pelakon, kru yang menyumbangkan profit margin tu sebenarnya. Kalau kita lihat balik, yang menyumbangkan kepada karya yang cemerlang dari segi collection ialah siapa? Actually, so kalaulah just tone down sikit all these big studios ni dan cubalah bahagi-bahagikan apa yang dia dapat, kalaupun bukan dinamakan sebagai royalty, disebut sebagai apa yang Datuk Izzul Aslam bagi dekat kru. Kalau dia dapat profit lebih, Munafik contohnya, okey you dapat sikit sekian. Itu atas budi bicara kan. Atas budi bicara. Sekarang ni Datuk Freddy, because there is a contract. Kita nak kontrak kan. Kita nak kontrak, itu Cik Zaki. Macam Datuk Freddy cakap tadi, ahli-ahli persatuan, penerbit, pengkarya, FDM bersatu hati. Bila deal dengan TV station, you should have a proper contract. Kemudian benda ni dengan penerbit, bukan TV station. Dengan penerbit lah. Kalau TV station pun perlu juga Datuk, sebab kadang-kadang contoh program TV kalau filem tak ada masalah. TV station penerbit yang buat kontrak. Penerbit TV station, penerbit yang buat kontrak. Tapi kadang-kadang penerbit dia jual tu kepada TV station, tak adalah, memang TV station tak ada. Tapi penerbit untuk filem, penerbit yang akan sign kontrak dengan ni pelakon dan sebagainya. Pelakon supaya everything kan. Tuan Zaki. Ya. Cik Ali. Berbalik kepada kontrak. Seperti mana yang Tuan maklumkan tadi berkaitan dengan isu Muhammad Khalid, Datuk Awi dan sebagainya. Di dalam kontrak tersebut diberi satu freedom. Kebebasan because pelaku ataupun orang yang membuat yang memberi persembahan seperti Datuk Awi
pelakon lah, Isa pelakon. Ya, dia pelakon, Dia pelakon. antara pelakon utama. Dia mempunyai performance right. Dia mempunyai hak berlaku ke atas konten yang ditayangkan. Ada hak Kak Alif. Performance right. So jadi di sini untuk mengharmonikan suatu kontrak itu adalah perlu dilihat, perlu digarapkan apakah hak-hak yang perlu diterjemahkan dalam satu kontrak yang cantik. Karyawan minta bantu karyawan, sebab saya rasa karyawan Datuk Freddy bukan hanya mewakili muzik, tapi Datuk Freddy ada juga dalam sektor filem yang di bawah Datuk Freddy ya. Mewakili Datuk filem. Freddy is a lawyer kan? Ya. Datuk Freddy is a lawyer kan? No background Datuk. No ya. Saya belajar engineer. ekonomi. Ekonomi, okey. So maknanya kita kena ada a proper lawyer yang dapat orang kata amend balik konten kontrak tu. Lawyer semua akan ikut apa kita cakap. Apa yang kita nak. Lain-lain, lawyer tak boleh buat apa-apa pun. Ada perpaduan di antara persatuan. Baru kita boleh cari lawyer yang terjemahkan kehendak kita ke dalam kontrak kan. Ya, betul. Kita tak boleh kerjasama. Saya cuba kerjasama dengan pelbagai pihak tapi tak dapat. Saya pun saya rela untuk bubarkan karyawan untuk gabung dengan persatuan lain tapi tidak dapat sambutan. Itulah yang kita nak tengoklah. Itu yang kita nak lihat dalam semua orang bersatu. Payung kita final minta Datuk Datuk Zakaria Chairman final dengan Norman dan Board of Directors baru dengan CEO. Saya rasa bolehlah benda-benda ini boleh dilakukan dan pada petang ni saya pun ada meeting dengan mereka. Saya akan suarakan yang sama. Okey, petang ni ada meeting dengan Chairman Fina hari ni ya. Okey, mungkin kita dah ada stimulate tentang discussion ni. Kita hopefully akan benda ni kita akan terus memberi kesedaran kepada pemain industri kita. Actually kita banyak soalannya daripada kita punya pelajar-pelajar kita daripada UUM, ada banyak yang tentang tu macam mana kita nak yang satu Datuk kita kembali pada situ Ramli balik semula. Macam mana yang final word ni macam mana kita nak terus mengambil pada generasi sekarang ni dia nak mengambil membina dia punya, kadang-kadang dia dah lupa P.Ramlee ni siapa, dia tak tahu, mungkin dia tahu tapi dia penghayatan terhadap karya-karya P.Ramlee tu mungkin kita boleh terbitkan balik semula dalam bentuk yang lain ataupun improve content ataupun dari segi penggunaan karya tu sendirilah macam mana kita nak generasi sekarang ni untuk menghargai karya P.Ramlee. Saya rasa semua orang menghargai karya P.Ramlee. Yang jadi masalah ialah waris dia tak akan dapat royalty selepas 2 tahun lagi kan. Jadi hanya satu yang boleh dilakukan, mungkin boleh dilanjutkan tempoh perlindungan oleh kerajaan kan. Atau yang kedua mungkin kita boleh mengadakan satu tabung khusus untuk waris-waris. Betul. Bahawa itu bukan mengikut undang-undang apalah kan. Mungkin itu boleh dilakukan oleh Finas dan bukan hanya P.Ramlee sahaja. Kita ada Datuk Sarima, ada ramai orang lagi yang hidup tapi tidak dipedulikan oleh sesiapa kan. Tidak ada apa-apa tabung bagi mereka walaupun filem mereka telah ditayangkan selama 30-40 tahun selepas dilakukan oleh lakonan mereka tapi mereka tak dapat sesuatu pun. Adalah fikirkan. Jadi kita kena fikirkan dulu. Tengok siapa yang telah menyumbang kepada pembangunan industri kita dan kejayaan industri isi kandungan kita dan jagalah mereka sedikit kan, bukan just tidak pedulikan dan tinggikan mereka macam tu je. Saya rasa ini yang paling sedih lah yang berlaku dalam tabung is voluntary Datuk. So yang paling pentingnya untuk pengkarya ataupun untuk sedar dia punya right, letak properly dia punya right semua dalam filem tu. Perjanjian baru yang kita tulis tu kita kena perbaiki, improve lah dari masa ke masa. Kalau kita
nak ikutkan voluntary ni Datuk, maybe pada pandangan saya dia takkan berlaku lah. Mana ada orang nak bagi duit kat orang free-free kecuali benda tu bertulis kan. So, okay Cik Zaki Rahim ya, final word daripada Cik Zaki. Okey Doktor, saya tiba-tiba teringat, boleh tak satu badan institusi pengajian akademik mengambil ataupun be part of the team? Maknanya because kalau macam contohnya Center of Excellence yang di bawah Dr. Megat sendiri bertindak sebagai one of the key body yang akan melihat perkara ini sebagai satu right yang ilmiah tanpa ada commercial interest dekat situ. Buat archiving, buat record supaya kita tahu tiada siapa pun yang terlepas daripada menerima hak copyright dan juga royalty. Lepas tu mungkin dengan Finas ataupun mungkin dengan mana-mana persatuan kita gembeling platform, kita cuba sit down dengan MIPO untuk melihat sejauh manakah perkara ini boleh dibawa. Kalaulah penggiat itu telah meninggal dunia, sekurang-kurangnya pewaris akan menikmati hasil royalty. Dan kalau semua pewaris pun telah meninggal dunia, at least pada masa hadapan kita ada satu yayasan yang akan menjaga perolehan pendapatan royalty daripada produk ini. So saya rasa benda dah lama berlaku di US, Europe dan sebagainya. Malaysia sudah kita baru melangkah sikit-sikit ke arah itu. Kesedaran baru nak tercetus. InsyaAllah Datuk Freddy, saya nampak usaha Datuk Freddy dah banyak juga dalam benda ni, dalam MACP salah satu bentuk kejayaan yang ada lah dalam industri muzik ya. Kita harap benda yang sama kita boleh replicate. Mungkin Datuk Freddy pun agak dah penat juga Datuk Freddy ya bekerja dalam bidang ni. Tapi we appreciate so much. Tahap tu lah. Okey Cik Alif kuat lagi boleh jalan lagi kuat, boleh jalan kita kayu Kalau tak berjaya dalam 2-3 tahun ni, saya rasa saya akan terus atau bye-bye je lah. Okey Cik Nur Alif ya, sambut daripada last word daripada daripada MIPO ya, apa harapan kepada industri dalam kita supaya nasib insan pengkarya seperti Allahyarham Tan Sri P. Ramlee ni dapat diperbaiki lah kan akan datang. Saya ni pun penerbit yang pengarah dan penulis yang aktif dalam penerbitan dokumentari. Cik Zaki pun sama juga. So we are terkesan dalam bidang benda ni ya. Okay, Cik Alif. Minta bantuan Cik Alif. Terima kasih. Bagi saya walaupun mungkin kita akan melihat daripada segi sumbangan itu lagi 3 tahun berkaitan dengan royalty kepada Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Karya-karya masterpiece ini akan bila jadi domain, maksudnya semua orang boleh gunakan tanpa kebenaran lah. Tetapi apa yang saya cuba ingin sampaikan di sini adalah kesayangan kita konten yang bernilai ini kita boleh memeliharakan dia. Sebagai contoh di bawah Akta Warisan telah mengangkat 149 lagu gubahan dan nyanyian Tan Sri P. Ramlee ini sebagai satu naskah warisan kebangsaan 2018. So jadi dekat sini ini merupakan salah satu bentuk pemeliharaan supaya generasi akan datang akan mengenali lagi naskah-naskah bernilai seniman agung kita. Maksudnya di masa akan datang juga bukan sahaja kepada naskah-naskah seniman agung. Mungkin penggiat-penggiat seni kita yang selepas ini yang membuatkan valuable creation, karya-karya bernilai. Mungkin seperti macam Datuk Lat dan sebagainya. So karya-karya ini yang perlu dijaga. Walaupun dah menjadi domain, cuma saya nak kupas sedikit apabila menjadi domain. Tapi kita perlu melihat daripada satu konteks, walaupun satu karya itu telah menjadi domain, sebelum menjadi domain sekiranya terdapat satu new arrangement kepada karya tersebut akan di-extendkan menjadi satu karya yang baru. Sebagai contoh yang paling senang untuk kita senang faham, sebelum ini karya masterpiece Tan Sri P. Ramlee dalam bentuk hitam putih, contohlah. Dan kita membuat new arrangement dalam bentuk color. So jadi konten yang berbentuk color ni merupakan satu karya yang baru.
So jadi mana-mana pengguna yang menggunakan karya yang berbentuk color ini akan di-extend menjadi tempoh lebih 50 tahun lagi. Improvise lah the content. Improvisation kepada new arrangement kepada karya asal. Itu boleh difikirkan, boleh dikupaskan oleh stakeholder seperti FDM, seperti karyawan dan sebagainya, macam mana nak mengangkat karya-karya yang bernilai di Malaysia ni supaya balance daripada segi orang kata hak ekonomi dan hak moral dan sebagainya. Itu satu. Cuma satu lagi saya cuba nak sharing, nak berkongsi. Di Maipo memang kita telah menghasilkan satu naskah. Maksudnya satu naskah terhadap copyright in an internet shell dalam konteks digital. So dalam ini terkandung informasi berkaitan hak moral, hak ekonomi dan sebagainya dalam dunia online dan dunia digital. Mungkin pada satu hari nanti kita boleh berkongsi macam mana, dan kita bercadang untuk membuat distribution, agihan kepada mana-mana pemain industri yang ingin mengetahui dengan lebih mendalam berkaitan dengan perlindungan hak cipta ni. Mungkin daripada pihak FDM, pihak karyawan, kita boleh bertemu selepas ini macam mana kita nak membantu. Ini merupakan satu handbook lah, satu handbook kepada mana-mana penggiat seni yang nak memahami asas bagaimana perlindungan hak cipta tu. So kita ni memang antara kita punya contribution lah. Dalam digital, dalam dunia digital. Dalam dunia digital ni sangat penting macam Datuk Fedi digital piracy pun sangat kuat sekarang Datuk dekat orang upload digital piracy sekarang ni. Kesedaran pengguna also penting untuk tidak mengakses laman-laman digital piracy ni, sebab kalau benda tu ada dalam online people can access. Kadang-kadang people don't bother siapa punya. Kan siapa punya. Itu satu benda yang kita educate. Ini akan guna industri dalam masa akan datang kalau kita tidak dijaga. And then pengkarya kita juga kena sedar dalam digital dunia tanpa sepadan ni, karya dia lebih banyak akan contribute lebih banyak kepada hasil. Bukan kita mengharapkan TV station and then sedar tentang isu copyright tadi, isu licensing tadi, seperti mana yang dinyatakan Cik Nur Alif tadi tentang mungkin producer penerbit ni boleh memberi license. Penerbit pengkarya kena deal elok-elok dengan producer, dan producer sebelum kontrak dengan producer kena jaga betul-betul. Ya Datuk Fedi Okey. Kena jaga betul-betul dia kontrak, look at the contract. Ya. Saya ada satu mesyuarat lain lepas ni saya kena. Okay, we end our session today. Thank you very much dengan Datuk Fedi kerana telah memberikan masa yang banyak untuk session ni. Okey, saya mengucapkan terima kasih kepada Cik Nur Alif daripada Maipo, Datuk Fedi Fernandez daripada karyawan, Cik Muhammad Zakir Rahim daripada FDM kerana terlibat secara langsung dalam program ni. Dan kepada audiens kita yang hari ini. Okey, terima kasih. Banyak soalan tak jawab. Banyak soalan yang kita tak sempat, nanti kita akan ada session lain yang kita buat. Okey. Kita ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semua, selamat petang semua kepada semua penonton. Okey. Thank you Doktor, thank you Datuk Fedi, thank you Cik Nur Alif. Alright. Okay, bye.